Muru dan bil ma'ruf, kerja kamu buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah buat munkar. Betul. Malam tu kami buat program, saya buat ma'ruf, ustaz dia cegah munkar. Betul. Tuan-tuan. Dan juga dalam hadis Nabi menyebut, man bata wa lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata, barang siapa tak ambil tahu urusan orang lain, falaisa minhum, dia bukan daripada kalangan kami. Tolong tuan-tuan, kena wujudkan balik tuan-tuan dalam masyarakat kita, tolong jaga tepi kain orang. Kena wujudkan balik tuan-tuan. Orang tegur, wujudnya ta'awun, tolong menolong, wujudnya tegur menegur dalam masyarakat. Dalam hadis yang lain sebut, marra'a minkum munkaran, bila kamu tengok orang buat mungkar, cegah dengan kuasa kamu. Pemimpin, gunakan kuasa kamu. Ulama, gunakan ulama dilantik, gunakan kuasa kamu. Tegur mereka. Tuan-tuan, saya dalam kagat loh tuan-tuan. Kami gunakan kekuasaan yang sedikit tu. Nak berdakwah dalam tentera bukan senang tuan-tuan. Minum marah ustaz dulu. Tuan-tuan, ladies night, men's night, apa ni, macam-macam naik adalah Syah. Bila kita dah pakai uniform tuan-tuan, pakai pangkat. Bila pakai pangkat tuan-tuan, kena ikut arahan. Tak ikut arahan, posting, tukar. Tercabar Syah. Jadi bagaimana nak buat tuan-tuan? Benda kita tahu salah, kita berdakwah juga, dakwah, cari jalan. Kita buat kerja. Umara, ulama apa ni, umara waktu tu ialah panglima. Tarbiyah. Dan kita buat kerja juga. Semua orang buat kerja. Sampai kami berjaya tuan-tuan mewujudkan dalam Akta Angkatan Tentera Malaysia tu wajib hadir program agama 1000 jam. Jadi undang-undang. Saya boleh guna pangkat saya waktu tu. Saya dalam tentera tuan-tuan, saya ambil kawat Syekh. Ustaz ambil kawat tuan-tuan. Gunakan akta tu bila kita ada kuasa. Umarak bekerja sama dengan umarak. Apa kita buat? Saya ambil baris. Saya kata, Encik, kamu petang bariskan budak, saya nakkan tentukan hadir. Kurang 1000 jam, saya cas dalam mahkamah tentera. Boleh undang-undang je, macam lagi perang. Saya ambil baris, skut sedia. Ustaz ambil baris je. Buka barisan gerak, pandang kanan, pandang depan, nombor 1, 2, 3, 4. Mana lagi 4 orang cik? Tak datang. Ambil nama dia besok, lapor dengan saya, cas dalam mahkamah tentera. Boleh buat. Lepas tu tutup barisan gerak, bergerak ke kanan bertiga-tiga, ke kanan pusing, dari kanan cepat jalan. Jalan. Kiri belok, kanan belok sampai dapat depan pintu surau. Saya buat je, saya buat. Gunakan kuasa. Skut, henti sampai depan tu. Nampak masjid semua sekali? Nampak ustaz. Barisan depan, cepat jalan. Semua masuk je, semua masuk. Ikut barisan tengah. Tapi tuan-tuan surau tu banyak pintu, dia keluar juga je tuan-tuan. Tapi kerja kena buat. Nampak tak? Al-amru kena buat, dan pencegahan juga kena buat. Ini kena bijaksana tuan-tuan. Untuk menangani masalah kena bijaksana. Sebab itu dalam khalifah tuan-tuan, ada Saidina Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali. Yang ini tuan-tuan Saidina Umar ni nak mancung gitu dia. Kenapa? Kena ada. Orang macam ni kena ada tuan-tuan. Mak sabu kena ada Syekh. Kena ada. Orang macam Saidina Umar. Kena ada orang macam Saidina Abu Bakar, tua zuhud. Allah Syekh. Allah. Ada juga Syekh. Kena ada. Lembut orang dia. Kena ada orang pemalu seperti Saidina Osman, pemalu dia. Kena ada orang pendakwah yang juga macam, kena ada juga yang macam Saidina Ali yang banyak ilmu, yang tegas dalam hujah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah tuan-tuan kena baca doa dekat Kolam Genang. Pernah Syekh. Datang pukul 3, pukul 12 malam. Tit MP. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ada apa Syekh? Ustaz, besok Ustaz diarahkan baca doa dekat Kolam Genang. Tuan bayang. Pakai baju jaket Sam Brown. Siap. Pergi tak pergi? Tahu benar haram. Nak Kolam Genang pakai apa tuan? Bikini dengan swimming trunk. Syekh. Pergi tak pergi? Pergi tak pergi? Tak pergi kan tuan Sabah Sarawak pula. Pergilah Syekh. Besok pagi saya pergi pakai lengkap. Siap ada ucapan tu untuk memberkati majlis kita pada pagi ini. Berkat majlis tu.
Disilakan pegawai agama pasukan untuk bacaan doa. Tak biru muka tuan-tuan. Saya kata nak buat macam mana ni? Saya sebut salah. Saya pergi kat mic, saya angkat tangan. Saya terdiam 2 minit. 2 minit terdiam. CEO saya pandang saya. Baca Ustaz, baca. Saya kata tak boleh, haram. Dia tunjuk pangkat saya. Tak baca luruh betul-betul. Dia syarat dia, saya tengok pangkat dia. Sebab salah nak buat macam mana. Saya pun angkat tangan. Al-kalam wal lafdul murakkabu mufidu bil waqi'i. Dia orang tak faham. Amin. Dia tak faham. Wa aqsamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wallahu a'lam bisyawab. Paling pandang saya, yang lain pula doa ustaz hari ni. So paling menjumpa saya, ustaz baca apa doa lain macam ustaz. Ustaz cakap bukan baca doa tuan. Habis saya cakap Arab semalam tu kata. Pasal buat macam tu, salah, benda salah. Nampak tak kita tegur dia? Kena bijaksana tuan. Tuan, bukan saya tak nak pergi. Kalau saya tak baca doa, tuan lalu menteri ada, apa ada. Kita kena bijaksana dalam gerak kerja dakwah kita. Habis ustaz cakap apa malam? Saya baca matan Jurmiyah, matan ilmu nahu. Tahu matan ilmu nahu? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu. Bermulanya kalam itu isim, fa'il, huruf. Tu saya baca, saya kata. Kami kena tipu dah semalam. Tuan-tuan, dalam dakwah dia kena strategi. Apabila pengurusi tanya, kerja dakwah ini ialah kerja ulama dan umara. Nabi sebut tuan-tuan, kuntum khaira ummah, kamu ialah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, kerja kamu buat baik, cegah orang buat mungkar. So tuan-tuan, kerja dakwah, kerja buat baik, kerja cegah mungkar ialah kerja semua umat Islam. Tetapi soalan dia timbul question mark. Soalan dia kuasa, kekuasaan. Sekadar mana kita mampu nak buat. Ustaz kata dia pernah satu saat dia orang nak pukul, nak ikat dia, nak buat kerja dakwah tuan-tuan, nak ajak, nak tegur remaja. Orang nak gurih perut dia, orang nak belah perut dia. Tanya ustaz disebut dengan saya tadi tu. Cabaran Syekh. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Jangan kau menyangka kamu telah beriman kalau kamu tidak diuji dengan sesuatu ujian. An yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Ingat tuan-tuan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibuat melihat tuan-tuan ketika dibuat di merentas alam. Ketika dia naik borak, ketika itu tuan-tuan terdengar satu suara memanggil Nabi, ya Muhammad unzurni as'aluka, turun aku nak tanya. Nabi tak jawab. Di sebelah kiri, ya Muhammad unzurni as'aluka, turun aku nak tanya. Nabi tak jawab. Nabi tanya, ya Jibril, siapakah yang panggil aku tadi? Ya Muhammad, kalau kamu jawab di sebelah kanan tadi, nescaya umat kamu semua akan jadi Yahudi. Kalau kamu jawab di sebelah kiri, wahai Muhammad, semua umat kamu akan jadi Nasara. Ingat, walaupun umat kamu tidak masuk agama Yahudi, tidak masuk agama Nasara, umat kamu akan terus diserang dengan ghazwatul fik, serangan pemikiran ke atas mereka. Saya sebut dalam matan tadi, sinfani minan nas iza salaha salahan nas. Dua perkara kalau baik, baik negara. Baik ulama, baik negara. Baik umara, baik negara. Tuan-tuan, dua perkara. Dan mereka akan terus serang ulama, mereka akan terus serang umara. Sebagaimana Nabi memerintahkan Ja'far bin Abi Talib menghadap Raja Habasyi untuk memeluk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Sebelum Ja'far sampai jejak kaki di Habsyah, hendaklah kamu orang kafir sampai lebih dulu daripada sana. So kita serang rakyat dia. Mula-mula kita rosakkan ghazwatul fik, kita serang rakyat dia. Rakyatnya suka dangdut, bagi dangdut. Rakyatnya suka rap, bagi rap. Rosakkan remaja mereka. Hari ini tuan-tuan berlaku tuan-tuan. Umara tak boleh kata apa dah. Ulama tak boleh nak buat apa, tak boleh menggunakan kekuasaan dia untuk menegur perkara ni. Dulu 1400 tahun yang lampau telah berlaku perkara ni tuan-tuan.
Tuan-tuan, orang Arab dia bijak berpidato, orang Arab bijak bernyanyi, bijak bernasyid dan sebagainya. Dia menggunakan kesenian, hiburan untuk rosakkan remaja-remaja di Habsyah. Bila rakyat mereka rosak, kita beli pula ulama dia. Siapa dia? Rahib dan juga pendeta. Rosakkan rahib dan pendeta mereka, main-mainkan agama Muhammad. Hari ini tuan, orang pun sebut juga, ustaz juga sebut syekh. Orang yang dah atas latar belakang agama juga yang sebut. Orang pun confused. Saya ambil contoh tuan-tuan. Saya berbalik daripada Penang semalam, dan 2 hari sebelum tu saya berceramah di sekolah Datuk Kelana, yang kes budak mati yang kata hak organ belum lepas Datuk Agama. Saya pergi di kawasan, saya berceramah di sana tuan-tuan. Saya tanya situasi ni. Apa dia kata? Dia kata, ustaz, sebenarnya hari ni mak bapak tak tahu gejala sosial anak-anak dia. Tuan-tuan, terang saya kata tuan-tuan, hari ni anak lelaki tolong jaga tuan-tuan. Anak lelaki depan kita dia baik syekh, pijak semua tak mati tuan-tuan. Tak tahu apa di belakang dia. Pernah tak tuan-tuan memikirkan, adakah kita mendidik anak mengikut acuan sibrah, acuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, fikir balik. Tuan-tuan tengok masa anak kita kecil, sekolah tadika apa kita buat? Kita layan dia, kita mesrakan dia. Masa dia ambil sijil ijazah, masa tadika ijazah, lama kita lupa tuan-tuan. Jadi tolonglah tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah. Bila pengurusi kata kat saya, dia kata, ustaz, adakah ini tanggungjawab ulama dan umara? Sebenarnya tuan-tuan ialah tanggungjawab semua. Semua orang bertanggungjawab, tetapi orang berkuasa pada waktu ini adalah ulama dan umara. Persoalan mengapa mereka tidak ada jalan kata putus? Sebab tuan-tuan, mereka tidak ada wahdatul fikr. Mereka tidak ada penyatuan dalam cara berfikir. Sebab tuan-tuan, Louis yang ke-9 menyebut dalam peristiwa peperangan salib yang terkenal dengan wasiat dia, umat Islam tidak perlu diperangi lagi, rosakkan akidah mereka, dan biar orang Islam belajar di negara orang-orang barat. Mereka berjaya tuan-tuan. Hari ini orang Islam tuan-tuan belajar di negara orang barat. Dulu orang barat belajar di negara orang Islam, balik pakai jubah tuan-tuan, pakai serban. Dia bawa watak Islam dalam hidup dia. Lalu barat tidak puas hati tuan-tuan melihat orang barat bawa watak Islam, cakap anak enta syekh dan sebagainya. Lalu mereka pun buat universiti di negara barat, buat universiti Islam di negara barat. Dia nak supaya ilmuwan Islam berkembang di negara barat. Akhirnya orang Islam buat PhD, buat master tuan-tuan dekat negara barat. Dan akhirnya mereka bawa balik acuan daripada barat, memerintah negara umat Islam dengan cara barat. Tuan-tuan, mereka cukup berjaya. Sebab tu tuan tengok hari ini universiti, mesti pakai jubah. Betul Ustaz? UKM ke UTM, nampak tak kesan universiti pertama di dunia berasal dari negara umat Islam. Itu yang tinggal sekarang jubah. Walaupun negara orang putih, masuk convocation mesti pakai jubah. Itu aja yang tinggal. Tetapi hari ini tuan-tuan, peradaban dan cara hidup telah hilang dalam jiwa mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, tolong tuan-tuan pegang 5 perkara. Saya nak tutup dah. Pegang 5 perkara. 5 perkara yang tidak mematikan hati manusia. Jangan tinggal majlis ilmu. Tolong tuan-tuan, majlis ilmu jangan tinggal. Anak-anak kita bawa majlis ilmu. Saya faham tuan-tuan, majlis ilmu mengantuk, letih sebagainya, itu cabaran. Saya faham tuan-tuan. Saya berceramah di Negeri Sembilan tuan-tuan, pukul 3 petang, makcik-makcik semua mengantuk je. Saya dengan Ustaz Salbiah ceramah, macam tu, mata macam tu gelap. Tanya makcik, tidur ke? Tidaklah Ustaz, lolap yo, kata dia. Dia kata telinga donga, lolap yo, kata dia. Macam mana? Jangan tinggal baca ilmu. Yang kedua tuan-tuan, jangan tinggal bangun malam. Terus malam tuan-tuan, saya bila buat bangun malam di KLCC, habis program kat situ tuan, saya tergamam tengok ustaz dengan kesukarelawan dia tengah bagi motivasi ke budak-budak. Saya takut tuan-tuan, ustaz bagi nasihat sikit budak tu, saya tak nak kata apa tuan-tuan waktu. Sebab apa? Saya takut anak saya pun ada kat situ Syekh. Sebab anak kita tak tahu tuan-tuan. Saya pergi tengok, anakku tak ada, alhamdulillah, tengok tak ada.
ikut tuan-tuan. Hari ini tuan, anak ustaz belum boleh menjanjikan dia baik. Iman itu tidak diwarisi. Betul tak tuan-tuan? Tolong tuan-tuan, jangan tinggal bangun malam. Orang bangun malam ni Allah buka hati dia, lidah dia tajam. Tuan-tuan, Sayyidina Omar, Nabi Muhammad, lidah dia tajam, dia bercakap orang nak dengar. Tolong ibu-ibu, mak-mak, jangan tinggal bangun malam. Bila kita bangun malam, lidah kita tajam, anak akan tersentuh di jiwa kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sentuh jiwa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, aku mati besok gelap macam ni lah agaknya. Baru tengok anak kita. Allah, anak ni besok akan tarik kaki aku kat syurga, tarik aku dekat neraka. Tengok anak-anak kita tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, jangan tinggal bangun malam. Tapi bangun malam semayang, bukan kencing. Semayang tu kan. Yang ketiga, hati tidak akan mati tuan-tuan. Jangan tinggal zikrullah. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sentuh jiwa. Allah Allah Allah. Ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku. Banyakkan zikir ibu-ibu. Bapak-bapak, kurangkan menyanyi, banyakkan zikir. Sebab itu masa kita duduk anak, zikir je. Ibu tua buat lagu ibu tua, ibu muda lagu ibu muda lah tuan-tuan. Ikut rentak lah. Orang tua, la ilaha illallah. Ibu tua lah, macam mana ibu tua? Ibu muda buat tak ibu muda, amma zakara. Ibu muda pula. Yang keempat, sama je gelak je. Yang keempat, jaga permakanan. Saya pergi tuan-tuan di Kementerian Pendidikan, sebab saya bercakap di Kementerian Pendidikan tuan-tuan. Saya tengok peratusan kes-kes anak-anak bermasalah hari ini tuan, majoritinya adalah orang yang mudah, kerjanya ialah mudah terjebak dengan rasuah. Peratusan yang paling tinggi sekali. Sebelum dia bertanyakan, dia tengok kes-kes yang berlaku, dia kata orang yang mudah terdedah dengan rasuah tuan-tuan, yang bagi makan anak benda haram tuan-tuan, mudah. Sebab Nabi dah sebut, permakanan melahirkan saksi sasiah. Permakanan melahirkan akhlak. 4 benda Syah. Dan yang akhir tuan, jangan tinggal majlis ilmu, jangan tinggal bangun malam, jangan tinggal zikrullah, jangan jaga permakanan, dan yang akhir sekali jangan tinggal baca Quran. Baca Quran, ibu-ibu baca Quran banyak, sentuh hati kita, sentuh. Quran kena hari-hari baca tuan-tuan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Janji baca tuan-tuan, janji baca. Besok baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Isteri tanya, "Ai bang baca huruf dia hari sebab apa?" Suami kata, "Abang ngerti huruf, yang lain tak ngerti." Janji baca tuan-tuan. Tolong tuan, sebab saya pejabat saya tuan, tengok yang belajar Quran dengan saya semua orang tua Syekh. Orang lelaki ni ego Syekh, nak belajar ramai-ramai tak nak, seorang-seorang dia. Masuk bilik, tutup pintu Ustaz. Aircon, nak aircon pula Syekh. Ragam banyak lelaki ni tuan betul. Dah bakar aircon, dia pusing cerita. "Ustaz, berapa staff sini?" Tanya staff pula Syekh. "Berapa bekerja?" Dah pusing. Last sekali, "Saya nak mengaji Ustaz." "Oh, nak mengaji." Dia buka Quran, dia lawa tuan-tuan Quran. Buka Quran. Allah, cantik Quran. Dalam Quran ada mukaddam tuan-tuan. Dia malu nak ngaku je mukaddam, bawa Quran juga. Orang lelaki dia. Bawa mukaddam. Saya kata, "Nak baca mana ni pakcik?" "Bukan pakcik Ustaz, Tan Sri." "Elah, Tan Sri baca." Amai tasyalun ke? Tak bawa sikit gitu.
Mana Tan Sri? Wan Naziat ke? Lagi bawah kata dia. Mana ni Tan Sri? Alif Bata. Tapi tak apa, dia nak mengaji tu kan. Bacalah. Ustaz dia baca dulu, guru baca, murid dengar baru betul kata dia. Oh pandai je. Kalau tak sesat ustaz, kena ustaz baca dulu. Saya baca alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Nitik mata dia tak ustaz 40 tahun ustaz. Bawah ini ustaz saya nak baca Quran. Allah, sabar, saya pujuk dia sabar Tan Sri, sabar. Dia pun dah lega tuan. Ustaz, yang bawah ni ustaz tak payah baca dah. Saya dapat dah kata dia. Hebat orang lelaki ni, belum baca dah dapat dah. Baca Tan Sri. Dia baca ba ataba, ba bawah bi, ba depan bu, ta atata. Terlebih tuan. Babi buta kata. Saya kata babi buta lah. 5 tuan. 5 benda ni. Sebab tuan-tuan, bila kita gerakkan 5 benda ni tuan-tuan, insya-Allah bukan sekadar pemimpin saja, bukan sekadar umarak saja, semua orang buat kerja, wujudkan wahdatul fiqh, penyatuan cara berfikir dengan berteraskan apa dia, sibghatullah. Inilah acuan Allah Subhanahu wa taala. Bila pengerusi kata limadha, why, mengapa mereka telah buat keputusan? Sebab mereka tidak ada wahdatul fiqh. Sebab acuan mereka berbeza. Kerana barat tuan-tuan telah bawa budaya-budaya mereka, dan orang Islam belajar di negara orang-orang barat, lalu mereka bawa acuan daripada barat dalam memerintah negara-negara umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Zulkarnain. Saya kadang-kadang dengar suara tu lagi sedap daripada Mawi. Kalau dia masuk akademik Fantasia ke depan ni tak tahulah. Okey tuan-tuan, jangan lupa hantar SMS kalau dia masuk. Okey tuan-tuan dan puan-puan, masa dah hampir pukul 11. Jadi saya ingin tanya, kita nak teruskan forum ni atau berhenti zakat ni je? Terus Boleh ahli panel tak boleh. Okey tuan-tuan, sekarang ni boleh tak saya ajukan soalan yang saya nak ajukan tadi, soalan kepada Encik Azmil Mustafa? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Jadi itu pengaruh dan pukulan artis. Soalannya begini, ketika berada dalam dunia artis, kita sibuk dalam menguruskan pujian-pujian daripada peminat-peminat kita, kita sibuk dengan pelbagai program hiburan. Masa tu ada tak golongan-golongan, ada tak NGO, ada tak alim ulama, ada tak ustaz ataupun siapa-siapa yang datang menegur kesilapan, salah silap kita ketika itu, ataupun mengajak kita ke arah kebaikan? Jadi saya minta saudara Azmil terang. Terima kasih. Itulah, jadi ada warning, time limit 5 minit. 2 minit 5 minit, okey. Jadi itulah, memang dalam dunia artis ni, artis sebenarnya diberi peranan untuk menyesatkan. Macam saya cerita lah, macam saya menang ke, dulu saya menang ke pelakon terbaik lah macam kan. Alhamdulillah. Okey tuan. Sekarang ni banyak ikut dah style tu. Pakai nah dengan ni, dengan ni lah, terdedah, bukan saja aurat terdedah, semua terdedah dah sekarang ni. Pun juga alhamdulillah juga dia cakap bismillah. Sekarang dahsyat. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, syukur kepada Tuhan kerana beri saya bakat untuk memenangi hadiah ni. Dan juga saya tidak lupa memberi ucapan terima kasih berjuta-juta kepada peminat. Dah terus dia punya Allah di sekejap tu tadi adalah, lepas tu yeay, terima kasih, jalan. Lepas tu terus turun bawah pergi parti. Saya dulu menang tu juga. Bos producer dah siapkan sewa bilik atau dekat hotel, sewa satu lantai pun pedah. Satu lantai hotel untuk kita celebrate lah.
celebrate kerana filem menang ke, atau syarikat rakaman menang award rakaman negara macam-macam lah. Semua sedia makanan, sedia minuman ringan, sedia minuman berat, sedia, semua ada lah. Wanita-wanita, teman-teman, kalau tak buat teman pun ada ready kan. Dah bukan sebarang wanita yang dijemput, semua peminat-peminat zina yang dijemput, peminat-peminat hadis tak dijemput. Jadi artis ni memang begitu. Dan seperti soalan tadi, memang tidak seorang pun alim ulama datang tegur saya, tidak seorang pun alim ulama datang ajak saya ke jalan Allah ni. Tapi alhamdulillah saya diselamatkan. Dan cerita ni saya selamat tu pun melalui TV juga. Pengaruh TV ni juga yang saya akhirnya, walaupun makan lama, masa yang agak lama, tapi TV lah yang mula-mula saya, apabila saya ditanya soal makan, biarlah tu berubah ni. Saya ingat fikir balik, okey, waktu saya baru balik dari Amerika Syarikat lepas belajar di sana, saya duduk rumah bujang di Bangsa. Bangsa ni tahu saya lah, semua tahu sejarah Jalan Makruh, tapi sebenarnya jalan tu sekarang tukar nama kepada Jalan Munkar. Sebab Bangsa ni ibu negeri kemungkaran. Kalau kita nak tengok, pub lah, night club lah, yang pelik-pelik semua ada kat situ. Jadi saya tengok TV masa tu, balik daripada pub, balik club malam, balik pada disco, buka TV, yang tinggal hanyalah terjemahan Al-Quran dan doa penutup rancangan siaran televisyen. Jadi saya pun tengok lah, kita dah sengit dah tengok lah, tak ada lain. Masa tu saya balik belajar tu tahun 79 kan, 80. Jadi 2 channel lah ada, TV3 dah start lagi, channel 1, channel 2. Jadi pasang tengok tafsiran Al-Quran tu yang saya puji lah. Masa tu tak keluar lah, alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, semua yang keluar. Wow, pujian lah dia kan. Pujian lah, tetap pujian keluar. Wow man kan, masa tu itulah yang keluar daripada saya. Tak ada saya kat alhamdulillah, masya-Allah, tak keluar. Tapi sampai satu ketika di mana saya tiap malam saya tunggu. Kalau balik pun kadang-kadang balik juga teman wanita, tapi tunggu sekejap tengok TV dulu baru naik atas. Macam tu sekali kan, tengok TV, dia benda segan dah bersila. Apa dia tengok Quran, kawan-kawan kutuk, alam kepala tak betul, tengok TV tengok Quran. Ni best ni, tengok ni, tengok. Sebab kita baru balik belajar Institut Pengajian Tinggi di Amerika Syarikat. Jadi dah belajar ilmuwan-ilmuwan, ahli falsafah kan, penulis-penulis, pemikir-pemikir barat kan. Jadi kita boleh nilai kehebatan penulisan itu. Jadi apabila pertama kali saya mendengar Al-Quran dalam terjemahan, saya tabik, saya cakap wow, saya cakap terror, hebat. Jadi Allah dengar saya memuji kata-kata Allah. Sebab sebelum tu waktu saya kecil mengaji Quran adalah, tapi saya tak pernah khatam Quran, saya tak pernah tamat. Sebab semua ustazah kata rumah mengajar semua cabut, ustaz kata rumah semua cabut, semua terlalu nakal kan. Jadi saya dapat makna, saya tabik, saya cakap oh dahsyat ni, besok tengok lagi. Dan tidak pernah, kalau saya tonton tiap-tiap hari untuk sebulan pun, tiap-tiap hari lain surah, lain ayat, saya kata wow. Saya cakap hebat, luar biasa, mendalam, berat, heavy. Ini heavy, ini falsafah tinggi ni. Saya cakap, kawan kata kau begini mampu, saya gila kau kan. Tapi saya puji, tapi lah sebab saya tidak hiburan je. Dulu saya buat konsert, saya menyanyi, saya berlakon kan. Jadi terlibat dalam bidang tu, kita itu setakat tu je. Tapi waktu satu ketika saya sangat minat, saya terus pergi haji pakai buku, tawaf pakai buku, semayang pakai buku, semua pakai buku. Saya dulu semayang pakai buku, Al-Fatihah pun pakai buku, surah An-Nas pun pakai buku. Tidak tak hafal kan. Jadi tapi saya mula lakukan. Demi makan masa dekat hampir 20 tahun juga. Sebab satu saya duit ni, saya tak boleh berlakon je sikit, 10 hari ni kerja 10,000. Belum start, belum apa-apa, 5,000 ambil dulu.
Belum apa-apa pakaian ambil dulu. Tak berlakon saya pernah. Dah sign kontrak, dah ambil baju, bawa balik, tunggu tak syuting. Telefon producer besar tak ada syuting. Alah masalah sikit lagi. Duit simpan lah. Takkan nak pulang balik, dah belanja dah. Apa nak pulang saya cakap. Kan? Tapi itulah daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Bila kita faham, baru kita boleh memuji kata-kata Allah. Walaupun kita dengar satu ayat Quran macam Ustaz katalah, Alif Lam Mim pun dah pahala dah. Kan? Tapi kalau kita faham, barulah kita boleh menghayati, kita pun nak terima pahala. Jadi kita mesti hidup dengan Islam ni. Sebab Islam ni seperti kita dapat hadiah sebuah kereta. Al-Quran seperti sebuah kereta. Hadis seperti isi-isi minyak dia. Rasulullah tunjuk ajar kita macam mana nak tukar gear semua. Tapi selagi mana kita tidak masuk dalam kereta itu, duduk dekat depan steering, tekan minyak start engine, kita tak akan sampai ke mana. Jadi Al-Quran ni kita alhamdulillah dilahirkan dalam Islam. Tapi selagi kita tidak melakukan perkara untuk membawa kita ke jalan Allah, kita tak ke mana, kita duduk begitu lah. Kita hafal, kita ikut. Tapi bila orang tanya kita tak erti nak betul-betul jawab. Bila kita kena tipu, kita tak erti nak balas apa yang ditipu kita tak erti nak cakap lah. Kita ikut dia kata cuti, dia kata riba, ikut pinjam duit, ikut ni, ikut. Sekarang ada satu hadis, satu zikir. Tadi Ustaz zikir, saya pun dengar zikir, baru diajar di televisyen sekarang. Kita belajar zikir dia, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Tiada zikir lebih baik daripada mengatakan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi sekarang zikir baru, tiap hari ada kat TV dia ajar kita, anak-anak kita tak ikut. Zikir apa? Wang besar. Masa ada tasbih, tasbih. Itu zikir baru dia ajar kita. Dan semua masyarakat kita semua cari wang besar dah sekarang. Dah tak ingat Allah, tapi utamakan wang besar. Gaji 1,000 tak cukup buat side income MLM, buat side income buat taksi satu, buat side income yang malam ni sekarang kes-kes tu lah. Anak-anak buat side income, nak beli beg Gucci, jual di, nak pakai kasut Louis Vuitton, jual di, nak pergi tidur makan dekat hotel, ikut naik atas. Ini yang berlaku. Kerana masalah wang besar yang diajar sebagai zikir harian pada anak-anak kita dengan tidak langsung. Sebab digunakan orang Islam untuk ajar ni pun, bukan digunakan orang Hindu ke orang Buddha ke orang Nasrani ke orang Yahudi aja. Orang Islam kita sendiri digunakan, jadi kita ikut lah. Syekh itu ada. Jadi itulah saya ucapkan terima kasih banyak kerana beri peluang untuk bersama-sama di sini, dan saya minta maaf jika terlalu emosional dan terlalu kasar dan kurang sopan dalam berinteraksi dengan tuan-tuan perempuan saya hormati. Tapi kita selalu mengingatlah, kita ni hamba Allah dan kita berkewajipan untuk mengingati untuk kita sebagai khalifah Islam ni. Kita semua khalifah, bukan hanya padri atau bukan sami atau bukan ada orang yang berilmu tinggi untuk membimbing kita bertanggungjawab semua. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah dalam usaha ni, dan mudah-mudahan kita segala usaha kita tu di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ni kalau kita tengok gejala sosial Ustaz, macam buang anak, berzinah berleluasa tanpa segan silu, membunuh, sama dengan sejarah zaman silam Ustaz, zaman jahiliah dulu. Kalau kita tengok betul-betul, macam sama lah dengan zaman silam. Lepas tu, kalau kita tengok, kita dah tahu punca dia, kita dah tahu segala-galanya, tapi macam mana cara nak selesai? Dengan kes black metal, dengan kes murtad, dengan kes ni, macam mana cara penyelesaian yang terbaik Ustaz? Silakan Ustaz. Saya menggulung kes sekali lah. Saya rasa sebagai panel yang ketiga, saya harap tuan-tuan sabar
apa yang saya nak ungkap daripada dalam konteks penyelesaian ini, Allah SWT mengajar kita dalam Al-Quran, bila kita semua ini ditimpa musibah, ya, kejadian sosial ini adalah merupakan bencana musibah yang menimpa kita. Allah merakamkan di dalam Al-Quran, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, ya, sama ada bencana besar, ombak tsunami ke, gempa bumi ke, sehinggalah kepada anak-anak yang degil, tak nak dengar cakap, juga musibah, isteri-isteri yang derhaka, masyarakat berpecah belah, semua itu musibah daripada Allah SWT. Kita diajar oleh Allah, inna lillah, kita disunatkan menyebut inna lillah, kita ni milik Allah. Sebab kita nak sedarkan bahawa kita ni rupanya ada Tuhan dia. Kita ni tak boleh nak tunjuk besar diri, tak boleh nak tunjuk pandai sendiri. Sebab kita ni rupanya bila berlaku musibah, rupanya tak hebat mana kita. Tu dia. Cuma syaitan saja kipas kita tu suruh pasal kita hebat. Tu dia. Sebab itulah bila mana ada satu Tan Sri yang rumah dekat Ulu Kelang tu, toke bank, ya, sampai 2 karung duit dah simpan dalam rumah, punya banyak, not 50, ya, 100, 2 guni. Bukan main-main. Ya, siap pengawal keselamatannya, siap apa semua. Rumah besar di atas bukit. Tiba-tiba, ya, Allah Ta'ala bagi dia musibah. Nak sedarkan dia. Bagaimana? Tanah runtuh. Ingat buat rumah atas bukit, malaikat maut tak sampai. Tak reti nak panjat bukit. Ya, rupanya sampai juga. Jadi berlaku tanah runtuh, dan akhirnya 8 nyawa, termasuk isteri dia mati. Dan dia sendiri tertimbus di atas runtuhan bangunan itu. Dan kemudiannya bila ditanya oleh wartawan, ketika dia keluar, dia bebas, ya, keluar dari hospital, ditanya oleh wartawan, apa yang dia ingat waktu dia tersepit, waktu dia duduk sorang-sorang di celah runtuhan itu? Apa yang dia ingat dan apa yang dia buat? Apa yang disebut oleh seorang Tan Sri ini, beliau mengatakan, ya, bahawa bila saya tersepit, saya tak ingat apa-apa dah. Saya ingat Tuhan dah. Saya ingat Tuhan saja yang boleh menolong saya. Pada ketika itulah saya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tersepit ni, ya Allah tolong aku, berilah peluang aku bertaubat, ya Allah. Minta tu, tersepit tu. Walaupun pada ketika dulu wang besar. Ya, tu. Tapi bila tersepit, Allah mengajar inna lillah, ingat kamu tu milik Allah. Kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kita balik. Jangan nak tunjuk besar kepala. Kita ni milik Allah. Kita balik pada Tuhan. Gagah mana kamu, kaya mana kamu, hebat mana kamu balik. Kamu jadi mayat. Kamu tanam dalam kubur. Ya, tubuh kamu akan dimamah oleh ulat. Mati juga. Walau macam mana ajaran hebat sekalipun, termasuk ajaran yang hebat, ajaran Ayah Ping ke, ajaran Mona Pendi ke, Mona Pendi pun sebelum digantung, bila warden tanya yang nak gantung tu ada apa-apa pesanan, dia kata apa? Dia kata saya tak mati ke. Saya tak mati sebab jin syaitan dia tu, khadam dia tu ajar awak tak mati. Jangan bimbanglah kalau kena gantung pun. Syaitan tipu sampai nak kita digantung pun tipu lagi. Yang dah warden kata tak apalah kita gantung dulu lah, tengok mati tak mati. Aku pun mati tu. Itu dia. Syaitan punya peranan. Suruh kita ni seronok dengan perasaan kita sendiri. Sebab itu orang kaya yang bongkak, orang kuperat yang tak sedar diri, tak nak berzakat, orang-orang yang ada kuasa tunjuk takbur dengan kuasa dia, itu semua permainan syaitan. Suruh kita rasa hebat, suruh kita lupa pada Tuhan yang kita ni milik Tuhan. Pada Tuhan kita akan balik. Sebab itulah bila berlaku gejala macam ni kita rasa sedih. Sebab tidak ada laungan itu kecuali waktu tersepit saja. Bila tersepit bencana tsunami, dah nyawa dah banyak terkorban, barulah kelang kabut Perdana Menteri kita pergi ke Masjid Negara nak ikut Tok Imam sembahyang hajat. Itu dia tuan-tuan. Kalau tidak bencana tsunami, tak pergi. Itu dia tuan-tuan. Nak gambarkan keadaan kita hari ni. Sebab itu macam mana, kata dia Saudara Azmi tadi, macam mana berlakunya budak-budak hari ni mendedahkan pakaian tanpa segan silu, tanggal pakaian. Sampai ada yang baru ni dalam satu majalah buka pakaian dia, balut bendera Malaysia. Hanya bendera saja balut tubuh dia. Suruh ambil gambar dalam majalah. Kononnya cinta pada negara, tanggal semua pakaian. Itu saya kata sebab apa? Ini juga kerana silap laungan. Bukan Allahu Akbar, tapi laungan yang disebutkan ialah apa dia? Sudirman, arwah Allahyarham Sudirman, dia naik sekali dekat Cokit. Lepas tu sekali tu turun perlahan, penuh ribuan, ratusan ribu manusia. Kemudiannya dia pun menyanyi,
tanggal 31. Jadi rupanya bila kita pergi malam 31, budak-budak walaupun sudiman dan meninggal dunia, dia ikut cakap tu. Jadi dia pun tanggap pakaian dia. Itu yang terdedah sana terdedah sini. Dia tanggap tuan-tuan. Sebab tanggal 31. Jadi malam 31 dia tanggap sungguh. Tu dia. Punya taatnya dia kepada artis tuan-tuan. Kalau ulama ceramah 3 jam pun dia tak masuk tuan-tuan. Itu dia nak gambarkan. Kemudiannya kaum-kaum perempuan pula duk mengajar ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Urut cakap rimau, supaya suami tertambat hati, urut cakap rimau. Wah, sini macam-macam benda. Jadi pelik-pelik. Jadi macam mana nak bawa orang takut kepada Tuhan? Macam mana nak bawa rasa? Orang tua-tua pula dia sibuk alif bawah i, alif depan u. Ni kita ingat umur 50 tahun, 60 tahun Rasulullah memulakan jadi Rasul umur 40 tahun sampai ke akhir hayat 63 tahun, 23 tahun berjuang daripada peristiwa hijrah. Nabi memulakan proses berperang, 27 peperangan lebih Nabi dia sebut dalam sejarah. Nabi lalui, bukan hanya berkhutbah hebat di mimbar masjid, tapi pergi medan perang. Nabi nyari mati dalam medan peperangan. Nak tunjukkan bahawa Nabi bawa Islam ni dengan darah dan air mata. Nabi seorang pemimpin yang mentadbir negara, Nabi seorang pemimpin mentadbir rumah tangga, tapi Nabi juga seorang pemimpin yang mentadbir masyarakat. So dia nak mentadbir masyarakat macam mana? Kalau tadbir rumah dia boleh didik dengan program-program rumah. Tapi kalau nak tadbir masyarakat negara macam mana? Nabi tak cukup sekadar ajar ilmu, khutbah saja. Ya, menyala-nyala. Merah mata Nabi dalam khutbah. Cuba tengok mustika hadis. Tu dia kisah Nabi berkhutbah. Tapi bukan cukup khutbah saja, bukan cukup ceramahkan masjid saja. Nabi turun memimpin medan perang. Tu Rasulullah SAW pimpin tentera Badar dalam peristiwa 17 Ramadan. Tu dia. Perang tu. Nabi nyari mati dalam peperangan Uhud. Patah gigi Nabi, hampir dibunuh. Dalam peristiwa peperangan Uhud, tentera Islam kalah. Jadi nak gambarkan bahawa Nabi membawa Islam ini dengan darah dan air mata. Jadi sebab itu kita ini nak ikut Nabi, apa pengorbanan kita buat tuan-tuan. Sebab itu saya kata, saya bercakap, memang kata Ustaz Zul tadi, saya ni nampak macam garang sikit, bengkeng sikit, ganas sikit, brutal sikit, 18 SG, 18 SF. Memang saya handle kes macam tu. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan handle seorang pelacur, try duduk kat rumah, bela taubatkan dia. Lepas tu pelacur ni pula dah lama tak dapat, Bosia ni dah lama tak dapat, dia ngempit je kita macam kucing tu, kucing dengan kita. Kucing dengan ngempit kita. Bini tengok kita macam mana? Bini tengok kita macam mana? Cemburu tak? Saya menyelamatkan murtad ni 13 tahun rumah tangga saya hancur tu. Kerana masalah cemburu ni, nak selamat murtad ni. Ingat senang ke? Nak bina jiwa isteri boleh faham, duduk dengan anak dara nak balik pada Tuhan. Hak bekas pelacur apa semua ni, bukan senang. Begitu juga penagih dadah. Penagih dadah duduk kat rumah kita, try duduk atau betul jaga jadi siap kat surau. InsyaAllah dia akan clearkan. Dengan tabur-tabur masjid dia akan clearkan. Jangan bimbang lah. Itu dia pengalaman kita. Jadi kita ni otak ni jadi gila sebab duduk dengan orang gila. Faham tak? Saya duduk dengan orang yang blue macam tu, jadi otak kita pun jadi blue tau. Jadi kabur. Jadi Ustaz tadi baru nak baca doa kat Kuala Genam pun dah kabur macam-macam dah, terpaksa ubah suai doa kan. Saya ni hari-hari turun balik pada Pondok Perdana, tukar pakaian tu, jalan Telawi tu lepak, pergi berdakwah dengan pelacur, bawa masuk dalam kereta, belanja makan, belanja minum. Kadang baru ni kita pergi selamatkan budak rumah urut Cina, kerja tukar urut kemaluan orang lelaki tu, rumah nak dapat gaji 3,000 hingga 5,000. Kaya pergi menyamar, tapi tak adalah tanggal seluar, tak adalah urut tuan-tuan. Nak gambarkan bahawa kita bayar juga, tetapi kita berdakwah. Alhamdulillah kita berjaya selamatkan. Nak cerita ni ustaz masuk rumah urut ni apa hal ni? Ya, ustaz masuk Kelang Malang ni apa hal? Ustaz pergi jalan Telawi Lorong Haji Tarik ni apa hal tuan-tuan? Ini benda pelik-pelik. Tapi tuan-tuan tengok, Tuan Haji Azmin cakap tadi, tak ada orang nak beritahu dia benda tu tak betul. Tak ada orang nak dampingi dia. Kita main duduk di zon yang selesa, lepas tu pakai jatuh hukum, jadi mufti. Banyak sangat yang jadi mufti, pakai keluar fatwa je dekat surau masjid. Dia nak pergi berdakwah tu tak ada, ya, keluar fatwa. Jadi sebab itu orang yang macam-macam, saudara-saudara kita yang begini sebenarnya terlalu ramai di luar sana, yang mereka tu nak balik pada Tuhan. Mungkin mereka dah buat silap, mereka nak balik, tapi siapa nak bawa mereka? Siapa nak pimpin mereka? Sebab itulah duit-duit kami ni tuan-tuan tak ada sampai ke rumah lagi. Tuan-tuan sumbang ni kadang-kadang sampai ke rumah dah ada 3-4 orang bosia.
Nak ustaz, saya nak bertaubat macam mana ustaz? Saya pergi ambil bosiah-bosiah ni. Kadang-kadang pelajar-pelajar sekolah, kita pergi ambil, bawa ke rumah kita pergi ambil ayam dekat sana, kita sembelih. Tempat saya ni ada tempat beli-beli ayam sikit. Buat ikan apa semua, kita buat barbecue, panggang, pasang kemah. Lepas tu kita buat apa program belayan kasih. Bukan kita belai dia macam tu, masuk belayan kasih tu. Maknanya kita menyelami masalah yang dia alami. Pasang sebatang lilin, kita cuba hayati apa yang keluarga dia buat kat dia. Apakah ibu bapa? Rupa bila kita tengok, Masya Allah, ada yang ibu bapa jadi pelacur kelab malam pun ada. Ada yang bapa dia rogol dia sejak kecil pun ada. Ada pakcik dia rogol sejak umur 9 tahun pun ada. Budak-budak ni bila kita selidik, rupanya ada masalah dah dalam institusi keluarga. Mana keluarga dia tu tak boleh jadi pelindung yang baik dah. So bila keluarga dia tak boleh jadi pelindung yang baik, maka dia jadi mengikut teman yang merosakkan dia lah. Maka dia akan rosak. Kalau jatuh ke budak rosak, bawa dia rosak lah. Jadi siapa yang nak selamatkan mereka? Keluarga tak boleh nak selamatkan. Kawan-kawan yang merosakkan dia, siapa nak selamatkan? Maka kita ni, badan-badan macam kami ni, kita ambil tanggungjawab ni tuan-tuan. Sebab itu kita tunjuk tadi bukan hanya mendedahkan isu, tetapi kita menangani isu. Sebab itu kalau setakat berseminar saja, yang pastinya nasi minyak, nasi biryani habis, TO habis. Tapi kerja mana nak buat? Sebab itu saya duduk dalam pemadam dulu lama. Banyak padam. Kita mahu cakap, cuma duduk dengan pemadam Terengganu sebab ulama dia tak nak padam. Nah, dia cakap dia nak buat betul. Dia jadi kat Terengganu. Kalau ulama, kalau pemadam negeri lain, banyak seminar lebih, banyak padam. Jadi sebab itu saya kata kerja ni kerja berat. Saya menggerakkan ni tuan-tuan ni. Nampak ni surat OSPD, Ketua Polis Pilihan Jaya. Kira surat cinta kat saya ni. Saya bagi Ustaz Zul baca. Ni artikel saya keluarkan. Polis rogol budak bawah umur. Polis jumpa budak saya, dilarikan. Kemudian ni polis Pilihan Jaya rogol budak saya. Harapkan pagar, padi makan pagar. Pagar makan padi. Tu dia. Lepas tu bila saya keluar statement press, apa dia tak puas hati. Hantar surat cinta kat saya. InsyaAllah saya akan balas kepada Ketua Polis Negara. Jadi nak gambarkan kesan daripada operasi yang kita buat baru ni, yang malam mereka baru ni, yang malam mereka baru ni, kami dihadiahkan satu hadiah istimewa. Balik saja dekat rumah, dah ada orang ikat kucing besar, ikat kaki, ikat tangan. Kemudian sembelih kucing tu, kemudian diburaikan perut kucing. Kemudian ambil darah kucing ni, tulis pada kertas, jangan cabar kami, gantung kucing, gantung tulisan tu kat kami. Nak bagi, nak cerita hadiah yang kami dapat dengan kerja-kerja yang kita buat ni. Termasuk juga saya nak dibunuh orang berapa kali. Orang tunggu saya kat Bukit Ampang ni, langgar curi suruh saya jatuh gaul. Banyak kali dah orang nak bunuh. Nak buat kerja muka, nak mencegah muka ni, kerja yang menyambung nyawa tuan-tuan. Sebab pegawai puak kuasa yang ada pistol pun takut nak buat kerja tuan-tuan. Takut dengan golongan-golongan mafia ni. Bukan senang. Gangster-gangster ni takut tuan-tuan. Bukan senang nak selamat budak murtad lagi bahaya. Nak gambarkan bahawa benda ni benda bahaya. Orang yang ada pistol pun takut. Kita pistol apa? Pistol air. Jadi nak gambarkan tugas tu berat. Tetapi tuan-tuan, bukan bermakna kita tak boleh buat. Bila saya cerita masalah, setiap masalah tu ada penyelesaian. Tapi tuan-tuan, orang yang boleh menggegarkan Rom dan Parsi tuan-tuan, kuasa besar dunia di zaman Nabi SAW dan para sahabat dulu siapa? Iaitu orang yang penuh duduk dunia samsing, dunia jahat macam kita ni juga, dunia gangster macam kita ni juga, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah berjaya menumbangkan kerajaan jahiliah Parsi. Dan bagaimana orang yang hampir membunuh Nabi dalam peristiwa peperangan Uhud, iaitu Khalid Al-Walid yang memimpin terus musyrikin nyaris bunuh Nabi dalam peperangan Uhud. Tiba-tiba Khalid Al-Walid memeluk Islam, dan Saiful Islam, gelaran yang diberi kepada dia, pedang Islam, inilah yang menumbangkan kerajaan Rom. 10,000 tentera Islam berlawan dengan 100,000 tentera Rom. Tewas tentera Rom. Itu zaman kegemilangan Islam dulu. Orang yang boleh menumbangkan Rom, orang yang boleh memimpin menumbangkan Parsi, siapa? Tuan-tuan kena tahu. Itulah dia golongan-golongan yang kita ambil kat lorong-lorong jalan, yang kita ambil dekat kelab-kelab malam, yang kita ambil golongan-golongan yang dianggap sampah masyarakat. Tetapi tuan-tuan, kalau kita hanya menjatuhkan hukum saja, kata saja kepada mereka, mereka takkan jadi baik. Mereka takkan dapat balik duduk bersama dengan majlis macam kita. Maka kita kena buat. Maka inilah yang Perkip buat tuan-tuan. Jadi untuk yang disebut oleh orang yang bertanya tadi, terima kasih. Di situ ada BCD saya. Dalam BCD ni ada nombor telefon, dan ini setiausaha saya. Tolong dapatkan semua bahan-bahan maklumat untuk menjadi sukarelawan Perkip di kaunter. Dan tolong belikan bahan-bahan CD ni untuk rujukan tuan-tuan di rumah. Banyak bahan-bahan terkini malam mereka ada kat sini. Kita tunjukkan. Tuan-tuan tengoklah, lihatkan apa benda yang kita lihatkan pada tuan-tuan. Jadi kita nak beritahu supaya kita semua sebenarnya ada tugas, ada
ada bidang yang kita kena buat. Jadi tuan-tuan tolong sumbangkan zakat tuan-tuan. Kalau kereta, bawa kereta Mercedes, mata belalang, sebelah tayar bagi kat tabung pun okey dah. Satu set komputer. Dia kata apa ni? Ustaz, apa ni? Ya, saya marah ke dia sebab dia buat konsert kat sebelah. Kita buat forum dekat Masjid KCC. Dia buat konsert dengan Mawi. Saya kata apa ni bising sangat, orang nak konsert besar. Ustaz jangan bimbang. Kita orang walaupun bising, hati kita bersama dengan Ustaz. Kita ada di masjid, hati kita cuma tubuh kita saja yang berada di pentas sini, dia kata. Okey. Lepas tu saya kata, berilah sumbangan sikit. Alah apa bimbang itu Syekh. Mercedes 300,000 pun kita boleh beli. Apa ni kecil, Ustaz minta lah apa pun. Lepas tu saya pun minta komputer 3,000. Tiba-tiba dia kata, Allah banyaknya, dia kata. Apa besar sangat. Saya kata Allah, ini dunia punya kecil saya. 300,000 Mercedes kita boleh beli. Saya ulang balik ayat dia. Yalah. Dia kena. Saya ni, kalau tuan-tuan budak-budak kita minat ke artis, saya tak heran sebab artis-artis minat kat saya sekarang ni. Tu tak bimbang. Lebih-lebih lagi yang penyakit mati pucuk. Jumpa dengan orang kanan saya ni, InsyaAllah. Tu ada special servis, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cakap-cakap juga kita dah hujung majlis. Tong tu dia tak reti nak bercakap tuan-tuan. Kalau dia reti bercakap, kau orang ni sedap benar. Forum ni berapi-api, tapi tong ni tak pernah penuh. Tu tak kena tuan-tuan. Nanti dia dakwa tuan-tuan di akhirat besok. Wallahualam. Terima kasih Dong Kadi. Aku lekali azza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Terguling bangkit kembali, tersungkur jatuh ku pantas berdiri. Walau sengsara membakar jiwa, demimu Islam matiku rela. Tidak berganjak, tidak berubah, melimpah darah kan tetap ku redha. Cahaya syahid penenang jiwa, itulah nilai paling berharga. Layarkanlah sifat takutmu itu, lihatlah dari mata akalmu. Bila ia seganding bersatu, lafazkan niat langkah juangmu. Layarkanlah indah dunia fana, lihatlah kasih Tuhan di sana. Bila ia seganding bersama, lafazkan cinta paling setia. Pesanan yang dapat ku beri, andai jasad ini tiada lagi, cuma semangat yang terus menanti. Andai sinar nyawa dibawa pergi, oh dengarlah suara seruku ini, teruskanlah tarian juangmu itu. Oh dengarlah suara seruku ini, teruskanlah tarian juangmu itu. Rebah terguling bangkit
pantas berdiri, walau sengsara membakar jiwa. Demimu Islam matiku rela. Tidak berganjak, tidak berubah, melimpah darah kan tetap ku reda. Cahaya syahid penenang jiwa, itulah nilai paling berharga. Layarkanlah sifat takutmu itu, lihatlah dari mata akalmu. Bila ia seganding bersatu, lafazkan niat langkah juangmu. Layarkanlah indah dunia fana, lihatlah kasih Tuhan di sana. Bila ia seganding bersama, lafazkan cinta paling setia. Pesanan yang dapat ku beri, andai jasad ini tiada lagi, cuma semangat yang terus menanti. Andai sinar nyawa dibawa pergi, oh dengarlah suara seruku ini, teruskanlah tarian juangmu itu. Oh dengarlah suara seruku ini, teruskanlah tarian juangmu itu. Rebah terguling bangkit kembali, tersungkur jatuh ku pantas berdiri, walau sengsara membakar jiwa. Demimu Islam matiku rela. Tidak berganjak, tidak berubah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi, ilahi